Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. 亲爱的主内弟兄姊妹们平安， Mari kita sekali lagi berdoa menghadap Tuhan sebelum kita merenungkan firman 我 Tuhan. 们再一次来到主面前祈求。 Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ketika kami boleh hadir beribadah bersama pada pagi hari ini. 天父，谢谢你今天早上能够来到主面前敬拜主。 Dan tiba saatnya kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. 已经是时候，我们思想主的话。 Kiranya Allah sang sumber hikmat itu boleh menerangi hati kami. 满有智慧的主，能使智慧赐予我们大家。 Juga pikiran kami, bahkan tindakan kami. 我们的思想、我们的言语行为， Sehingga kami boleh taat kepada hikmat firman-Mu ini. 让我能够遵行你这个满有智慧的话。 Berkati kedua hamba-Mu dalam segala kelemahan, kiranya hanya Kristus yang diberitakan. 求你帮助你两位软弱的仆人，求你帮助我们每一个人。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 靠耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 14. 弟兄姊妹们，我们一起来查看撒母耳记上14章。 1 Samuel pasal 14. Kita akan membaca dari ayat 24 sampai 46. 撒母耳记上14章，我们从24节念到36节。 Bahasa Indonesia akan dibacakan dari ayat 24 sampai 35, ayat 36 sampai 46 dalam bahasa Mandarin. 24到35由你们来念，36到完是中文来念。 Saudara, tema kita hari ini adalah hikmat dan keadilan ilahi. 今天我们虽然思想的天上这个智慧与公义。 Dan kiranya ketika kita membaca firman Tuhan, kita juga boleh berpikir mengenai hikmat dan keadilan ilahi yang ada di bagian ini. 当我们思想这话的时候，我们要继续知道神的公义与智慧。 Bukan bagian mudah yang untuk dapat kita mengerti, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. 不是很容易的事情能够明白神的智慧，但是我们愿意让神帮助我们大家。 Mari kita perhatikan Alkitab kita ayat 24, saya akan mulai membacakannya. 24节， Ketika orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat bersumpah, "Terkutuklah orang yang makan sesuatu sebelum petang, sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku." Sebab itu seluruh rakyat tidak makan sedikit pun. Pada waktu seluruh rakyat sampai ke hutan, tampaklah madu di atas tanah. Setibanya rakyat di hutan itu, tampaklah lelehan madu di sana. Tetapi tidak seorang pun yang membawanya dengan tangan ke mulut, sebab rakyat takut terhadap sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat di tangannya, mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu, dan membawanya dengan tangan ke mulut, dan matanya terang kembali. Seorang dari rakyat berkata, "Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan sungguh-sungguh," katanya, "terkutuklah orang yang makan suatu pada hari ini." Sebab itu rakyat menjadi letih lesu. Lalu kata Yonatan, "Ayahku telah mencelakakan negeri. Lihatlah, mataku terang kembali setelah aku makan madu ini sedikit. Apalagi seandainya rakyat hari ini boleh makan dengan bebas jarahan yang didapat dari musuhnya. Tetapi sekarang kekalahan di antara orang Filistin tidak besar." Pada hari itu mereka mengalahkan orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Rakyat sudah sangat letih lesu, sehingga rakyat menyambar jarahan. Mereka mengambil kambing domba, lembu, dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah dan memakannya bersama darahnya. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, "Lihat, rakyat berdosa terhadap Tuhan dengan makan daging bersama darahnya." Ia berkata, "Kamu telah berkhianat. Gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar ke sini." Kata Saul lagi, "Berpencatlah di antara rakyat dan katakan kepada mereka, setiap orang harus membawa lembu atau dombanya kepadaku, sembelilah di sini dan makanlah. Tetapi janganlah berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya bersama darahnya." Lalu seluruh rakyat membawa lembu masing-masing malam itu juga dan menyembelihnya di sana. Saul mendirikan mesbah bagi Tuhan, itulah mesbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. 36节，扫罗说：“我们不如夜里不去追赶非利士人，抢掠他们，直到天亮，不留他们一个人。”众民说：“你看怎么样？好，就去吧，行吧。”就是说，我们现当亲近神。扫罗就问神说：“我去追赶非利士人，可以不可以？你将他们交在以色列人手里，不叫责任。”神没有回答他。
扫罗说：“你们百姓中长老都在这里，查明今日是谁犯了罪。我只做求以色列一永生的耶和华起誓，就是我儿子约拿单犯了罪，也必死。”但百姓中无一人回答他。扫罗就对以色列人众人说：“你们站在这一边，我与我儿子约拿单也站在这一边。”百姓对扫罗说：“你看怎样好，就去行吧。”扫罗祷告耶和华以色列的神说：“求你指示事情，于是只见之处，扫罗和约拿单来，百姓尽都无事。扫罗说：“你们在自见看是我儿子约拿单，就指出约拿单来。”扫罗对约拿单说：“你告诉我，你做了什么事？”约拿单说：“我是在以手里的杖，用杖头蘸了一点蜜，尝了一尝，就这样就死吗？”扫罗说：“约拿单啊，你定要死，若不然，愿神重重地降罚于我。”百姓对扫罗说：“约拿单当在以色列人中这样大行拯救，岂可使他死呢？对断乎不可。我们是做永生耶和华起誓，连他的一根头发也不可落地，因为他今日与神一同做事。”于是百姓救约拿单免了死亡。扫罗回去，不追赶非利士人，非利士人也回本地去了。Saudara, pada tahun 2013 ada film dokumenter yang berjudul The Man Who Saved the World atau ada seorang yang menyelamatkan dunia. 2013年有一个纪录片，那个片子是说有一个人拯救了世界。Saudara, ini menceritakan kisah tahun 83 sebenarnya. 这是告诉我们关于83年发生的事情。Nah, saudara, pada waktu itu ada biasa perang antara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat. 那个时候有这个苏联跟这个美国战争。 Dan pada saat itu Uni Soviet melakukan kesalahan. Mereka menembak pesawat komersil Korean Air dan akhirnya menewaskan 264 jiwa. 那个时候苏联做了一个错误，他打了一个乘客的飞机打下来， Sehingga keadaan saat itu menjadi tegang. 所以那个时候就非常的紧张， Semua menjadi posisi siaga, 每一个人都戒备， saling bersiap-siap siapa yang akan serang, kami akan serang balik. 每一个人都准备谁要先打谁。 Dan waktu itu ada seorang yang bernama Stanislav Petrov. 那个时候有一个人叫做 Petrov， Dia perwira biasa sebenarnya. 他也是平常的军官。 Waktu itu dia tugas jaga untuk alat komputer yang sangat canggih untuk mendeteksi tentang adanya senjata yang masuk atau ada nuklir yang masuk. 那个时候，他有一个任务正在守护电脑这个非常重要的机器。 Nah, pada saat itu ada laporan bahwa wah, ini ada rudal dari Amerika Serikat datang. 那个时候有人告诉他，有一个火箭从美国飞来， Lalu dia lihat di komputernya terlihat sepertinya nyata nih. 但是在这个电脑里面好像是一个事实的事情， Datanya lengkap, sistemnya terlihat canggih, 每一个条件都拥有知道这个火箭的来临， tapi dia berhenti sejenak, 但是 berhenti sejenak. 但是他停了一下， Lalu dia berpikir kayaknya ada yang tidak masuk akal di sini. 他想好像是不可能发生。 Sebagai perwira yang menjaga alat canggih itu seharusnya dia melaporkan. 成为一个军官，他是守护这个机器，应该他是做一个报告。 Tapi pada saat itu dia berpikir jangan dulu, jangan dilaporkan dulu. 但是那个时候他想暂停，不要上机报告。 Dan ternyata hanya dalam waktu beberapa menit kemudian 其实不过没有很久的时间， terbukti bahwa komputer itu salah deteksi. 所以就证明这个电脑完全不能证明真正的事实。 Jadi itu bukan rudal, 那不是一个核箭， ternyata hanya cahaya matahari yang panasnya itu menyerupai rudal. 那是一个阳光，它的热度好像核箭。 Saudara bayangkan kalau si Petrov ini melaporkan,
比如说这个将军报告上级， Ya pada saat itu Uni Soviet udah salah serang, dia serang pesawat komersil, Korean Air, dia serang lagi mungkin ke Amerika. 那个时候苏联这个驾驶了一个乘客的飞机，可能在他们做了更大的错误， Bayangkan pasti perang nuklir akan terjadi besar-besaran di tahun 所 83以 itu. 核子战争就要发生。 Nah itulah sebabnya si Petrov itu dijuluki ya the man who saved the world, seorang yang menyelamatkan dunia dengan cara 所以 mencegah peperangan 这 itu. 个将军就成为他是拯救了整个世界的平安。 Saudara, kita seringkali juga demikian, bukan? 我们大家都是做了这样的事情。 Kita memunculkan sebuah masalah atau masalah tersebut bisa muncul karena kita hanya mengendalikan apa yang kita lihat saja. 我们做出了一件事情，我们只有看这个事情影响有多大。 Kita mengandalkan apa yang kita lihat tanpa kita mempertimbangkan keadaan lain. 我们看见我们所做的发生的事情，我们看影响到哪一方面。 Kita tidak mengandalkan hikmat, kita tidak mengandalkan keadilan, apalagi kita tidak mengandalkan Allah mungkin. 我们没有靠着智慧，我们没有靠着公平，可能我们也没有靠着上帝的智慧与聪 Saudara, 明。 ini juga yang terjadi ketika kita membaca ayat yang barusan kita bacakan. 这也是正在发生我们所读的圣经节。 Ketika Saul waktu itu, sebenarnya kalau kita baca di ayat 23, waktu itu dikatakan Tuhan menyelamatkan orang Israel pada saat itu. 其实那个时候在23节曾经提到上帝怎么样拯救以色列人， Tapi pada saat itu Saul tidak puas 但是那个时候扫罗完全不满足， dan dia rasanya ingin melakukan yang lebih. 他很想做出更轰动的事情。 Dan di tengah kalau komentarnya dibilang ini bangsa Israel sedang menang, dia justru merasa terdesak. 那么他们看见，如果以色列人战胜了这个征战，他们觉得逼迫了他们。 Dia justru mengandalkan hikmatnya yang terbatas sehingga menimbulkan masalah keadilan bagi Anjol. orang terdekatnya. 按照他们有限度的智慧，他们觉得还不公平。 Dia menyuruh rakyat mengambil sumpah untuk berpuasa. 他们叫整个的以色列人，他们应该要应该要起誓，他们要禁食。 Saudara bayangkan lagi perang disuruh puasa. 你们想到吗？战争时代，每个人就要禁食。 Nah saudara, bagian ini di sisi lain juga menunjukkan bahwa Allah itu jauh lebih mampu melihat dibandingkan kita sebagai 这个时 manusia. 候，我们知道人如何审看一件事情，看得比我们世界上的人看得更清楚。 Dan mari pada saat ini kita akan belajar bersama mengenai hikmat Allah dan juga keadilan Allah. 现在我们要思想神的智慧与神的公义。 Khususnya ketika saat ini kita sangat-sangat perlu mengandalkan hikmat dan keadilan Allah di tengah situasi yang sangat 所以 memprihatinkan 这个 ini. 时候、这个时代、这个情况，我们很需要上帝的智慧在我们的里面。 Yang pertama saudara, mari kita melihat bahwa hikmat ilahi itu melampaui penilaian manusia. 如果我们看关于上帝的智慧，超过我们每一个世界上的人的思想。 Saudara, pada saat itu Saul mungkin dia merasa bahwa wah dia ini sangat berhikmat. 那个时候，扫罗认为他自己已经足够有智慧， Dia bisa mengeluarkan kutuk. 他能够这个叫每个人行咒诅给他们， Lalu mengeluarkan sumpah yang sifatnya komunal bersama-sama. 并且他能够叫每一个人一起起誓。 Lalu sumpahnya mungkin diucapkan dengan sangat lantang. Berkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. 所以这个启示可能很轰动，你们每一个人当得到咒诅，如果太阳还没有降落， Mungkin sekilas terdengar rohani. 如果你们听这个启示，好像是非常的属灵， Kelihatannya wah disiplin sekali ya. 觉得非常有纪律， Ada pengorbanan di sana. 有一些是牺牲， Ada komitmen yang tinggi. 并且能够誓言那个最高级的誓言， Dan mungkin terlihat rohani. 可能看得非常属灵。 Tapi kita mari perhatikan motivasinya. 但是我们看这个咒诅的动机， Saul tidak berkata sebelum Tuhan memperoleh kemenangan. 扫罗不是说当上帝还没有得着胜利的时候， Atau agar Tuhan dimuliakan. 让神的名得着荣耀。 Tapi di situ ia berkata sebelum aku membalas dendam. 但是他说，
当我们还没有报仇的时候， Saudara, fokusnya sudah bergeser, saudara. 弟兄姊妹们，那么这个目的已经完全走歪了， Dari Tuhan menjadi dirinya sendiri. 从上帝的意义变成私人的意义。 Saudara, bagi dia ini hikmat. 他觉得什么叫做智慧？ Tapi kita melihat akibatnya tentara menjadi kelelahan, kemenangan itu menjadi melambat. 最后我们看见一切的兵丁都已经疲乏，这个胜利变成非常的速度非常的慢。 Dan tentu di sini, meskipun mungkin kelihatan rohani mengandalkan kata kutuk, tapi tidak ada Tuhan di sana. 这个时候，我们觉得他们很属灵，因为他们用咒诅这句话，其实里面完全没有神的意义。 Saudara, kita bandingkan dengan Yonatan, anaknya apa yang dia katakan di beberapa ayat sebelumnya. 那么我们再次跟他相比，他的孩子约拿单。 Saudara, kalau di ayat 6 kita melihat bahwa bagi Yonatan, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. 这个时候，在约拿单一面，还有神也是不喜欢帮助。 Tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Mau banyak orang, mau sedikit orang, gampang untuk Tuhan. 但是如果神要帮助，是一个非常简单的事情。 Dan setelah itu dia menemukan madu dan dia rasa ini pertolongan Tuhan, dia makan. 所以他做了这个蜜以后，他觉得这是一个上帝的帮助，就把这个蜜撤下来。 Lalu Alkitab menyatakan matanya menjadi terang. 撤了这个蜜，他们的眼睛就亮光。 Saudara, saya bayangkan ya, berarti mata mereka pada saat itu sampai gelap ya, saudara ya. 你们想到，如果没有这个蜜，他们的眼睛都非常的暗。 Saudara, pernah nggak kita puasa atau kelaparan, lemes sampai mata rasanya gelap, saudara? 弟兄姊妹们，你们有没有经验？你们近视过度，以至于你们的眼睛完全没有亮光。 Saya sendiri tidak pernah rasanya, saudara ya. 我没有经历过。 Rasanya kalau perut udah kosong, bunyi-bunyi aja kita udah gelisah sekali. 但是如果我们的肚子饿了，我们觉得很烦恼。 Ini mereka lemas sekali sampai Alkitab memberikan komentar ketika mereka makan madu sedikit langsung matanya terang. 他们的身体非常软弱，所以吃了一点蜜，他们就觉得身体恢复健康。 Dan Saul dengan hikmatnya tetap puasa sampai aku balas dendam. 扫罗用他的智慧继续不断禁食，一直到我报了仇。 Saudara, padahal madu itu sebenarnya adalah simbol yang baik. 其实这个蜜是一个好的象征， Simbol kelimpahan, simbol berkat. 那个蜜是一个荣华一切这个富贵的意义。 Ingat ketika Allah berjanji, aku akan bawa engkau, bangsa Israel, ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. 你记得上帝曾经应许要带以色列人进入繁华荣华之地， Dan pada saat ini justru ironinya Saul malah melarang umatnya untuk menikmati janji Allah itu. 但是这个时候扫罗却禁止他的这个人民来享受这个富乐。 Saudara, terkadang yang kita pikir baik justru ternyata sebuah kesalahan. 所以有一个时候，如果我们所想的对，其实是一个错误， Karena ketiadaan hikmat di sana. 因为里头没有智慧。 Saudara pernah mendengar istilah helikopter parenting atau cara mendidik atau parenting yang seperti helikopter? 你们有没有听过一个教育孩子的方法，好像直升机？ Nah, saudara, ini adalah gaya pengasuhan yang dimana orang tua terlalu protektif. 那么这个教育的意义是说，我们老人家太过照顾我们的孩子， Yang selalu mengontrol anaknya. 我们常常一直查看我们的孩子。 Nah, ini sebenarnya teori tahun 60-an, saudara ya. 其实这是一个60年代的理论。 Ya, seolah-olah orang tuanya selalu terbang di atas seperti helikopter melindungi mereka dan melihat mereka. 好像父母亲常常在孩子的顶上一直监督孩子们， Saudara, ini teori psikologi ya. 这是一个心理学的理论。 Apakah ini karena orang tuanya jahat? 是不是这是因为他们的父母亲太严格？ Tidak. 不是， Justru biasanya pola asuh ini didasari oleh niat baik 所以这 sebenarnya. 个教育的方法、照顾的方法，从一个好意的开始。
niatnya melindungi anak dari rasa kecewa dan gagal 心 sebenarnya. 里很想照顾孩子，从一切的失败当中得做解放。 Namun dilakukan secara berlebihan sehingga kemandirian anak menjadi terbatas. 但是因为态度过度，以至于孩子就没有自己自立的本分。 Saudara mungkin pernah kalau melihat ada orang tua yang kerjain PR anaknya supaya nilainya bagus. 那么你们有没有看过一些小孩子，一些父母亲替孩子做作业？ Ya, saudara saya pernah waktu sempat mengajar itu waktu online, wah nilai anaknya 100 semua, tapi begitu onsite nilainya ya nilai ukuran sepatu ya saudara ya. 我曾经教授这个会是跟教授成绩不同， Lalu saya panggil orang tuanya, saya ajak ngobrol, 我就跟他的父母亲谈论。 dan mereka akhirnya mengaku iya kalau waktu COVID enak saya bisa bantuin kerjain. 他说，如果是靠屁的这个兼职，我能够帮助。 Enak apanya bu? 我问他在哪一处帮助他， Ini jadinya hasilnya bukan hasil anak ibu, hasil ibu. Ibu mau sekolah lagi. 所以孩子这个成绩不是自己的成绩，乃是父母亲的成绩。 Saudara akibatnya pada saat itu anaknya jadi tidak percaya diri. 那我结果孩子们对自己没有自信力， Akhirnya tidak berani untuk mengerjakan. 他就不敢自己做。 Rasa bahwa kemampuannya sebenarnya rendah, tidak 其实 mampu. 他们觉得他们自己没有这个能力做这个作业， Menjadi cemas kalau tidak ada orang tuanya. 所以他们觉得非常忧虑。如果他的父母亲不在他们的旁边， Saudara niat orang tuanya baik, 其实父母亲有好的意义， tetapi tidak mempertimbangkan hal-hal yang mungkin akan terjadi. 但是他们没有想到这个事情最后发生怎么样的事情， Tidak menggunakan hikmat 完 sebagai 全没有 pertimbangan. 用智慧来教育孩子。 Nah saudara hal ini juga bisa terjadi di gereja bukan? 这件事情也能够发生在教会里面。 Saudara saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang senior. 我曾经为一个老一辈的这个神的仆人， Lalu kita berdiskusi mengenai pelayanan anak muda. 我就开始跟他谈论关于如何这个牧养年轻人。 Sudah menjadi kebiasaan kita berkata bahwa aduh anak muda sekarang ini lesu sekali kerohaniannya. 所以他就开始说，现在的年轻人他们的灵命非常的冷淡。 Lalu dia mengambil keputusan kita harus membuat mereka lebih disiplin. 那么他就说，我们应该要兴起少年人、青年人的奋兴他们的心。 Saya akan buat banyak aturan, larangan, dan saya akan tambahkan kewajiban-kewajiban gerejawi. 我要写很多的这个基督教的这个距离给这些年轻人。 Saudara niatnya baik, dia ingin supaya anak-anak muda itu tidak lesu lagi. 他有好的意思，让每个年轻人不再冷淡。 Saudara tapi tanpa disangka, tetapi justru beberapa bulan kemudian semakin banyak yang meninggalkan gereja. 但是最后几个月，也更多的年轻人离开教会。 Dan ketika dia follow up anak-anak muda itu, 当他开始在这复兴这些年轻人的时候， tentu bukan karena mereka membenci Tuhan, 不是因为他们恨他们上帝， tapi mereka saat itu sedang kelelahan. 但是他们非常筋疲力尽， Mereka butuh makanan rohani, bukan tuntutan rohani. 他们需要这个生命粮来帮助牧养他们。 Mereka butuh dukungan, dorongan, semangat, dan sukacita ketika menjadi orang Kristen. 他们需要一些属灵人物的支持，让他们做一个好的基督徒。 Saudara ini tidak ada rumusnya saudara. 这个完全没有公式。 Apakah artinya pada saat itu wah pendetanya ini bodoh sekali gitu ya? Kenapa buat disiplin? Loh disiplin itu baik kok. 是不是说这个牧者他没有智慧？ Tetapi memang butuh hikmat saudara. 但是我们每个人都需要智慧， Dan hikmat kita terbatas. 我们的智慧受限度。 Hikmat ilahi itulah yang kita butuhkan. 上帝的智慧我们非常 Karena 需要， hikmat ilahi melampaui penilaian manusia. 上帝的智慧超过我们所想象的。 Saudara, niat baik itu tidak cukup. 我们有好的意识是不够， Karena kita butuh hikmat yang terus bertanya mengenai konsekuensi yang mungkin terjadi. 因为我们继续要想，如果这样的智慧，他们的结果是什么？ Saudara itu yang pertama.
这是第一。 Yang kedua, 第二， keadilan ilahi menembus penghakiman manusia. 上帝的公义超过人的意识。 Nah saudara, pada saat itu Saul malah bertanya-tanya, kenapa nih kita jadi kalah nih? 这个时候，扫罗提了心理问题：为什么我们能够战败？ Dia langsung cari pelaku. Siapa ini yang salah nih? Siapa ini yang salah? 他开始找谁的错误， Lalu undian dilakukan. 所以开始就发了自荐。 Ya, tadi kita sudah baca singkat cerita jatuh kepada Yonatan. 那么他们凑这个箭的时候，结果凑到约拿单的身上， Lalu Saul berkata, engkau pasti mati. 所以扫罗就说：“你应该死。” Saudara, ketika membaca bagian ini saya merasa ironis sekali. 当我读到这个经文的时候，我觉得非常的可惜。 Orang yang mengandalkan Tuhan dan membawa kemenangan justru malah menjadi terdakwa. 一个人靠了神，打了胜仗，却成为一个犯人。 Sedangkan orang yang menyebabkan masalah justru menjadi hakimnya. 那么一个人他制造事件的时候，他成为法官。 Saudara, tidak asing bukan yang terjadi di sini sama konteks kita sekarang ya. 这样的事情常常发生在每一个地方。 Ketidakadilan manusia itu terjadi di mana-mana. 神人的不公义到处都有。 Dan saudara, memang kalau berbicara soal keadilan itu bukanlah hal yang mudah. 如果想到关于公义，不是一个简单的事情。 Nah saudara, dalam bahasa Indonesia adil itu ya hanya adil ya saudara. 如果在印尼文公平只有 adil 这几个字， Nah saudara, tapi dalam bahasa Inggris ada dua saudara. 但是在英文有两个字， Ada fair, ada just. 有一个就是 fair， 有一个就是 just。 Nah saudara, apa bedanya? Saya akan berikan contoh saudara. just 跟 fair 我给你们一个例子。 Saya sempat tanya Pak Henry, Mandarin ada nggak ya? Saya cari-cari di kamus, saya juga bingung saudara. Jadi ya ini terserah Pak Henry dalam bahasa Mandarin seperti apa saudara 那么 ya. 这个在中文，这个 just 就是公正，fair 就是公道。 Ya oke. Nah saudara, saya akan berikan contoh saudara ya. 我给你们一个例子， Saudara, misalnya ada satu kue, satu loyang kue. 比如说有一盆的这个面包， Lalu antara saya dan Pak Henry bagaimana baginya? 那么我们两个人要怎么样分？ Nah saudara, kalau fair ya mudah. Bagi dua aja 50-50, 50-50. 如果这个公道50-50平分， Fair kan ya. 这是公道。 Nah saudara, tapi kalau just itu berbeda saudara. 但是如果公正就不一样， Ada pertimbangannya. 有几个要顾虑的事情。 Nah ini adil berdasarkan hikmat justru. 公正按照智慧， Misalnya ada pertimbangan apa? 比如说什么事情我们应该要想。 Misalnya karena saya lebih kuat makan kue, ya udah saya dapatnya lebih banyak. Pak Henry nggak usah banyak-banyak. 比如说年轻的吃的能够更多，所以他就得着更多。 Atau ada pertimbangan lain misalnya. 或者有别的事情，我们应该想到， Oh Pak Henry anggota keluarganya lebih banyak. 可能我的家属更多， Ya Pak Henry bawanya lebih banyak deh, saya 2 potong aja. 那么我就带的更多， Ya bisa untuk cucunya dan seterusnya begitu ya. 可能我带回去为我的孙， Nah ini just saudara. 这叫做 Terlihatnya tidak 公 fair, 正。 kok Pak Henry lebih banyak? 你又说为什么我比较多？ Oh ya tapi just karena ada pertimbangan hikmat di situ. 但是因为这个公正有一些应该要想的事情。 Atau misalnya kita juga berpikir, kayaknya kita sama-sama perlu jaga kadar gula darah begitu ya. 所以可能我们要照顾我们的血糖。 Ya sudah kita kasih orang lain saja 如果我们送给别人， yang lebih sehat misalnya. 比我们更健康。 Yang saudara terlihat tidak fair loh, kok ini kuenya milik kami kok kami nggak dapat. 好像是不公平，为什么这个饼是我们的，我们却得不到？ Nah saudara, ini versi manusia saudara ya. 这就是人的想法。 Bagi saya sih luar biasa ya, pertimbangan yang bisa banyak dan kita mungkin bisa menemui kata sepakat karena oh ya nih adil dengan versi yang berbeda-beda. 接受这个是普通的事情，有这个道理来说，就能够解决得更好。 Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa hikmat dan keadilan Allah itu menembus penghakiman manusia. 但是上帝的话说，这些公义公道超过人所想象的。
Saudara, kita bisa melihat di Alkitab beberapa kisah. 我们看在圣经有几个故事， Saudara, ini misalnya Salomo. 比如说所罗门， Ya, ini terkenal sekali dengan hikmatnya karena hikmatnya sendiri itu langsung dari Allah. 所罗门他很出名关于智慧，因为他的智慧是从上帝直接给他的。 Sebuah kisah yang terkenal, ada satu bayi yang diperebutkan oleh Oh, dua orang ibu. 知道有一个故事，有一个婴孩，有两个妇人抢了他， Dua-duanya mengaku ibu yang sah. 每个妇人就承认是他的儿子。 Pada saat itu tidak ada saksi. 那个时候没有见证人， Ya, belum ada tes DNA juga ya. 也没有查血的方法。 Nah, kalau pakai model penghakiman manusia bagaimana ya? Buntu. 如果人的眼光怎么样，审判好像是没有出路。 Tapi Salomo dengan hikmatnya dia berkata, belah bayi itu bagi dua. Sudah dua-duanya mengaku, belah saja bagi dua. 所以说，我们都说把这个孩子切开，分给他们两个母 Dari 亲。 sini dua sikapnya berbeda. 这有两个不同的态度。 Yang satu bilang, ya potong saja, potong. Bagi dua, saya rela dapat separoh. 另外一个母亲说切开，我分了一半也可以。 Yang satu lagi bilang, udah nggak usah, biar dia saja yang ambil. 另外一个说不要把婴孩送给他。 Dari sini bisa ketahuan ya, yang mana ibu aslinya. 在这里我们看到谁是真正的亲生母亲， Saudara, ini hikmat ilahi yang menembus penghakiman manusia, saudara. 这是神的智慧，超过我们每一个人所想的。 Salomo mampu melihat yang tidak dapat dilihat oleh manusia pada umumnya. 所罗门能够看到一些事情，人不能看到的事情。 Nah, saudara, mungkin kita berkata bahwa ya itu orang yang mendapatkan hikmat dan mampu menjalankan keadilan. 现在可能我们说他从上帝给的智慧，他能够 Saya loh ini hidup di dunia yang tidak adil. 我活在这个不公义的世上。 Kita melihat persidangan saat ini ya, rasanya kok tidak adil. 我们看很多的审判的事情，完全没有公义在里头。 Kita menjalani kehidupan, kita sering merasa bahwa kita diperlakukan dengan tidak adil. 我们的每一天的生活好像是不公平的生活。 Nah, saudara, kita juga bisa melihat di Alkitab kisah Yusuf misalnya. 现在我们也是在这个圣经知道约瑟的事情， Dia mengalami penghakiman manusia yang melenceng. 人对约瑟不公平的审判。 Dia dapat janji dari Allah bahwa dia akan menjadi tuan, malah dimasukin ke sumur. 那么神允许他成为一个主人，他却被丢进井里面。 Dia lari dari dosa perzinahan, malah masuk penjara. 他从这个一些这个奸淫的事情上跑出来，他却进到这个监牢里面。 Dia membantu orang terdekat raja, malah dilupakan dan dibuang. 他帮助一个王亲信的人，他却被抛弃。 Saudara, ini penilaian dan penghakiman manusia yang seringkali salah dan kita merasa bahwa kita diperlakukan tidak adil. 这是人的公平，这是人的看法，常常没有公平在里面。 Namun Allah melihat keseluruhan cerita. 但 bukan? 是神把整个事情都看得清楚。 Dan Yusuf bisa berkata, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. 那么这人叫上帝已经计划得非常好。 Saudara, seringkali kita berpikir bahwa keadilan itu hanya soal benar salah. 我们常常觉得什么叫做公平？公平是谁错谁对？ Bukan, saudara. 不是， Bukan hanya sekadar benar atau salah. 不是单单谁对谁错。 Tapi keadilan Allah juga menempatkan setiap keputusan dan peristiwa pada tempat yang seharusnya. 但是上帝却把对跟错的应该放的地方，上帝把它放在对的地方。 Allah tidak pernah salah. 上帝永远不犯错， Ia selalu penuh hikmat dan penuh keadilan. 他常常里面有智慧，里面有公义。 Atau di sisi lain kita juga merasa bahwa kita seringkali disalahpahami oleh manusia. 从别的一面，我们常常觉得人家对我们有误会， Tapi ingatlah kita juga punya Allah yang tidak akan pernah menyalahpahami kita. 但是你们要记得，上帝不曾误会我们人。 Keadilan ilahi yang menembus penghakiman manusia itu akan menyingkap segalanya. 神的公义要突破我们人的不公义。 Saudara, kita telah belajar mengenai hikmat dan keadilan Allah. 我们学习上帝的智慧与公义。 Izin tanya, saudara. 我问你们， Kalau kita hanya dinilai berdasarkan hikmat dan keadilan Allah,
如果我们单单用上帝的智慧与公义来看我们这一面， apa hasilnya? 什么成绩是什么？ Saudara, kita ini penuh dosa. 我们是满有罪恶的人， Kita pasti binasa. 我们必定灭亡。 Saudara, tapi bagian ini bahkan di perjanjian lama pun tidak berhenti sampai hikmat dan keadilan Allah saja. 但是在这里，在旧约就看到上帝的公义与智慧， Saudara, ada anugerah ilahi juga di sana. 里面满有上帝的恩典在里面， Ada anugerah ilahi yang mengatasi kegagalan manusia. 有上帝的怜悯来替我们解决很多的难处。 Saudara, saya melihat bagian ini sangat indah. 当我看这些事情的时候，非常的美妙。 Di tengah kegagalan pemimpin, 在一个领导的失败， di tengah lemahnya rakyat, 在一个软弱的人民百姓之间， di tengah kesalahan penghakiman, 一些错误的审判， tetap Allah bekerja. 上帝的仍然工作。 Saudara, Yonatan pada saat itu hampir mati. 约拿单要死了， Undian sudah keluar, 他们抽签也已经抽到， vonis sudah dijatuhkan, ayahnya sendiri sudah bilang engkau pasti mati. 那么已经决定说，他的父亲说你应该死， Sepertinya kasusnya selesai. 好像这件事情已经解决。 Saudara, tapi kita lihat satu perubahan sikap dari rakyat pada 但是 saat 我们 itu. 看见百姓的这个态度完全改变。 Saudara, pada saat Saul mengatakan sumpahnya pada saat itu, 当扫罗把咒诅再一次念一遍， rakyat takut. 每个百姓都害怕。 Ya, masih ingat khotbah saya, saudara, menggunakan metode takut ini, saudara ya. 你们要记得，我曾经说过，我们有这个惧怕的共识来解决。 Dan betul pada saat itu meskipun mata mereka gelap, mereka lemas, mereka tidak ada yang berani memakan sesuatu. 那个时候他们已经软弱，他们的眼睛已经非常暗，但是他们不敢吃任何东西。 Saudara, bagaimana mungkin rakyat yang begitu lemah, yang begitu takut bisa berubah? 是不是有一个可能，一个非常软弱的百姓在没有发觉的情况当中完全改变？ Kita lihat di ayat 45, saudara. 我们看第45节。 Saudara, tiba-tiba rakyat itu berani melawan rajanya yang pada saat itu mereka nilai salah. 百姓觉得应该反抗他们的政府，因为他们觉得这个王做错了事情。 Ya, mereka berkata kepada Saul, masa Yonatan harus mati? 他们对扫罗说：“为什么约拿单应该死？ Dia itu mendapatkan kemenangan yang besar. 约拿单得了更大的胜利。” Bahkan mereka pasang badan. Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepala tidak akan jatuh. 他们守护约拿单，因为为了约拿单，一根头发不能掉下来。 Dan bahkan dilanjutkan dengan kalimat yang lebih rohani dari rajanya. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. 那个时候，我有一个很属灵的知识，上帝的帮助已经来到我们当中。 Justru ketika mereka melihat bahwa ada anak raja yang melanggar sumpah ayahnya, itu pertolongan Allahnya. 因为他们觉得这个一个国王的孩子，这个违叛了这个咒诅，来拯救整个的人民， Saudara, ironis sekali bukan? 这是非常可惜的事情。 Tapi di sisi lain kita melihat bahwa ini perubahan yang tidak biasa sebenarnya. 但是这个领域方面，我们看这个改变，完全是一个非常特别的事情。 Ini pasti pekerjaan Allah. 这一定是上帝的帮助。 Saudara, pekerjaan Allah tidak seperti yang Saul bayangkan. 上帝的帮助不是好像扫罗所想象的事情， Bukan ketika merasa terdesak lalu berpuasa lalu Tuhan bertindak dengan ajaib. 因为他们觉得没有路可走，所以上帝就帮助他们。 Justru di sini Allah bekerja melalui rakyat yang penakut justru bisa menyelamatkan 其实 Yonatan. 上帝借助那些非常软弱的人民来帮助他们。 Ayat 45 dikatakan demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga ia tidak harus 所以 mati. 45节，百姓就这样帮助约拿单得着释放。 Saudara, di sini kita belajar satu hal penting. 这是我们学习一个非常重要的事情。 Kesalahan Saul tidak menjadi kata terakhir. tidak menjadi Kata yang terakhir. 扫罗的事情，不是成为最后的结局。 Ketidakadilan tidak pernah menjadi kata yang terakhir. 那么没有公义的审判不是最后的结局。 Kegagalan kita manusia bukanlah yang terakhir. 那么我们每个人的失败，上帝来决定。
Tapi anugerah ilahi itulah yang menjadi kata terakhir bagi kita. 但是最后就是上帝的恩典成为我们每一个人的结局。 Saudara, waktu saya kehilangan papa saya konseling juga, saudara ya. 当我父亲离开世界的时候， Kenapa? Karena saya merasa saya perlu melihat sisi saya yang tidak dapat saya lihat. Saya butuh hikmat dari orang lain 我觉 juga. 得我要看我以后怎么做，我需要上帝给我指挥。 Ya, saya konseling sama pendeta Paul Gunadi, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu juga. 我曾经跟一个牧师保古纳迪跟他谈话。 Nah, saudara, menariknya ketika saya konseling, dia tidak bertanya mengenai gimana prosesnya kamu kehilangan, sekarang kamu bagaimana rasanya, tidak ada pertanyaan seperti itu. 跟他谈话的时候，他没有说你怎么样舍弃你父亲的事情。 Tapi pertanyaan pertama ini adalah apa memori paling lama yang kamu pernah ingat tentang papamu? 但是他问我，你对你的父亲说，你记得的什么事情？ Saudara, selama beberapa hari itu saya berduka, saya nggak pernah nangis sejadi-jadinya ketika dengar pertanyaan itu, 当 saudara. 我失去我父亲的时候，我不曾经那样的掉眼泪。 Lalu dia tanya lagi selanjutnya, apa memori indah yang paling awal yang kamu pernah 他 ingat? 问我在你最初最好的这个记忆，对你的父亲是什么？ Lalu saya teringat ketika saya diajarin sepeda sama papa 那我 saya. 就觉得，我记得我学踏脚车的时候， Sepeda yang saya paksa dia untuk belikan saya. 我要他替我买脚踏车， Emang kurang ajar ya, anak udah paksa beliin sepeda, paksa ngajarin lagi. 脚踏车要他买，也要他教我怎么骑。 Mending jago anaknya bodoh lagi naik sepedanya. 所以有时孩子笨，不能骑得好， Jatuh terus, 一直跌下来， luka, nangis. 还有哭，还有受伤。 Nah, saudara, saya bayangkan, saudara, kalau mengandalkan hikmat manusia saja, ya jatuh gagal ya sudah, nggak usah 我 lagi. 想到，如果按照人的思想，你跌了就起来。 Saudara, tapi saya mengingat justru bukan hanya hikmat dan keadilan ketika jatuh gagal selesai, bukan. 但是我记得，不但是智慧，不但是怎么跌下来， Tapi ayo bangun dan ditemani lagi, ada anugerah di sana yang terus menemani dan 但是他 dilanjutkan. 扶我站起来，这就叫做有恩典在里头。 Nah, saudara, saya melihat bahwa kasih yang begitu besar juga ada pada 弟 Allah 兄 kita. 弟兄姊妹们，我觉得有一个最大的爱在里头。 Saudara, ketika kita jatuh, kita tidak langsung dihukum, bukan? 当我们跌倒的时候，我们没有这种刑罚。 Kalau kita dihukum, ketika kita melakukan kesalahan, tentu dari kita tidak ada yang bisa berjalan. 如果我们每个人受到刑罚，没有一个人能够站起来走路。 Kita mungkin akan terus merangkak dengan tangan kita. 我们每天应该要爬起来。 Kasih tidak mengabaikan kesalahan, saudara. 上帝这个爱不是除去我们的罪恶， Tapi justru anugerah itu menolong seseorang untuk bangkit dari kesalahan, dari ketidakadilan. 爱不是除去你的罪恶，但是恩典来帮助我们的软弱。 Saudara, bukankah kita juga demikian? 那么我们上帝的爱也是如此。 Entah kita dalam posisi Saul yang seringkali melakukan kebodohan, 好像是扫罗每一次所行的是愚昧的事情， atau mungkin kita juga merasa seperti Yonatan yang seringkali disalahartikan namun harus menerima penghukuman. 或者我们常常成为好像约拿单做了，人家不能称赞，反而指责。 Tetapi ada sebuah perbedaan antara Yonatan dengan Kristus. 那么约拿单跟我们的基督有一样事情不同。 Yonatan pada saat itu dibebaskan dari hukuman karena menanggung kesalahan ayahnya. 约拿单的这是放，因为他父亲的帮助。 Tapi Yesus Kristus menanggung hukuman kita dan dia tidak dilepaskan dari hukuman. 但是耶稣基督却这个替我们背负更大的罪恶，并且没有从这个罪恶得着释放。 Ketika Yonatan pada saat itu dibebaskan oleh rakyat, 当百姓这个释放了约拿单的时候， Yesus justru diserahkan oleh rakyat. 那么耶稣基督却给百姓们抓起。 Ketika Yonatan diloloskan dari kematian, justru Yesus masuk ke dalam kematian itu untuk menyelamatkan kita. 约拿单已经得着释放，耶稣基督却进到地替我们代死，替我们代罪。 Meskipun dia tidak bersalah, namun dibuat bersalah karena kita. 虽然他没有错误，但是他已经他们做了一切错误在他身上。 Saudara, di salib Kristus anugerah ilahi itu sudah terlihat
dan juga ada hikmat dan keadilan Allah di sana. 在基督的十字架上，在哪里我们有看到一个公义，还有智慧在里头。 Saudara, mungkin hari ini ada keputusan Allah yang belum kita pahami. 可能有今天有上帝的一个决定，我们却不明白。 Mungkin berdasarkan hikmat kita, kita berpikir bahwa ini tidak adil. 但是我们的思想觉得这是不是一个 Mungkin 公义 kita 的事情？ bertanya-tanya apa yang sedang Allah kerjakan. 可能我们觉得上帝你做的是什么事情？ Tapi biarlah sekali lagi kita boleh merendahkan diri dan mengakui bahwa hikmat kita terbatas, keadilan kita, penilaian kita, penghakiman kita 但 terbatas. 是让我们用谦卑的心来到主面前说，我们的智慧不够足，让主的旨意成全在我们身上。 Biarlah kita boleh terus mengingat bahwa kita punya Allah yang melebihi kemampuan kita. 我们要思想，我们有一个神超过我们的思想。 Dan Allah itu belum dan tidak berhenti bekerja. 上帝不断工作，他没有停止工作。 Atau mungkin ada dari kita yang juga seperti Yonatan. 或者在我们当中，好像有约拿单， Kita berusaha mati-matian untuk setia. 我们继续不断想办法忠心， Kita berusaha mati-matian melakukan yang benar. 我们想办法做最好的事情。 Tapi justru kita menerima kesalahpahaman, tuduhan. 但是每一个人都指责我们、错怪我们， Atau kita juga seperti rakyat Israel. 是不是我们好像以色列百姓？ Kita bingung melihat keadaan di mana-mana rasanya tidak adil. Kita bingung 我 mengapa 们不 Tuhan 知我 mengizinkan 们 ini 觉得 terjadi. 非常惊慌，到处没有公平。 Dan saudara, di kisah ini Allah tidak banyak berbicara. 但是在这件事情上，上帝静默无言。 Namun kisah ini ditutup dengan sangat jelas. 但是这个事情有一个非常清楚的结束， Bahwa Allah tidak pernah kehilangan kendali. 上帝不断控制我们， Hikmatnya tidak pernah gagal. 他的智慧没有失败， Keadilannya tidak pernah salah 他 sasaran. 的公义完全没有错误， Dan anugerahnya tidak pernah hilang. 他的恩典永不消失。 Saudara, hikmat Allah melampaui pemahaman kita. 上帝的恩典、上帝的爱超过我们的想象当中， Keadilan Allah melampaui penglihatan kita. 上帝的公义超过我们的眼光。 Tetapi syukur kepada Allah, anugerahnya membuat hikmat dan keadilannya menjadi bagian 但是 kita. 感谢主，主的恩典成为我们的一部分， Kiranya kita boleh terus berjalan di dalam hikmat, keadilan, dan anugerahnya. 让我们继续不断走在上帝的公义、上帝的智慧与恩典。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Ya Bapa, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu. 主啊，感谢主，我们能够听了主的话。 Kami begitu gentar ketika melihat hikmat dan keadilan-Mu. 我们看见你的公义，我们看见的智慧，我们很战兢。 Ampuni kami, seringkali kami lupa bahwa kami punya Allah yang begitu suci, kudus, dan mulia. 求你赦免我们，因为我们有一个非常圣洁、公义的主。 Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang juga mengasihi kami. 求主也帮助我们，让我们知道有一个爱我们的主。 Di tengah kebodohan kami, Engkaulah sumber hikmat kami. 在我们的愚昧当中，你是智慧的源头。 Di tengah ketidakadilan, Engkaulah sang sumber keadilan itu. 当没有公义的时候，你是公义的泉源。 Ya Allah, kami memohon ketika 求你帮助我们， di keadaan yang begitu sulit seperti ini, 在这样最困难的环境当 keadaan 中， sekitar yang begitu memprihatinkan, 很多事情让我们觉得很冷清。 kami boleh semakin bersandar kepada anugerah-Mu. 但是我们能够按着靠着你的恩典， Ya Bapa, Engkau melihat keadaan setiap anak-anak-Mu di 你 tempat 看 ini. 见我们每一个你儿女的。 Bagi mereka yang saat ini membutuhkan hikmat pertimbangan dari Tuhan, mohon Engkau anugerahkan kepada mereka. 求主帮助，当他们需要你的恩典与帮助的时候，求你帮助他们。 Bagi setiap mereka yang saat ini sedang mengalami ketidakadilan, oh kiranya Engkau yang menjadi hakim atas 求 mereka. 你帮助，当他们失去公义、公平的时候，我们求主的成为最公道的审判官。 Engkau Allah yang boleh menyelamatkan mereka. 你也能够拯救他们， Sama seperti Engkau telah menyelamatkan Yonatan. 就好像你拯救约拿单。 Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, 感谢主的恩典， sehingga hikmat dan keadilan-Mu bisa menjadi bagian kami yang bodoh ini. 你的智慧能够成为我们生活的一部分。 Ajar kami untuk terus boleh mengandalkan Engkau dan Allah Roh Kudus tinggal di dalam kami. 我们要靠着你的圣灵，求也圣灵居住在我们心中。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 靠 Sang 耶 sumber 稣 hikmat 基 itu 督 kami 生 berdoa. 命祈求， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati.